Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar modul kecemerlangan kertas 1, Sains SPM tingkatan 5. Okay, ini adalah muka surat ataupun cover bagi modul Sains SPM kertas 1, di mana kodnya ialah 1511/1 lah sebab kertas 1 Dan masa dia kalau anda menjawab soalannya adalah 1 jam 15 minit. Okey. Okey, 21. Amir menunggang motosikal dari keadaan pegun dan memecut secara seragam pada kelajuan 1.5 meter per saat. Apakah pecutan motosikal Amir selepas 3 minit? Okey. So, dia nak nilai pecutan Jadi, soalan ni anda kena keluarkan nilai yang diberikan. So, diberi had laju awal yang simbol U kecil. Pegun bermaksud kosong. Ingat bila dikata mula pada keadaan pegun. Mula daripada keadaan rehat. Mula daripada keadaan diam. Semua tu pegun, rehat, diam tu menunjukkan had laju awal dia kosong. Okay? Dan seterusnya dia pecut pada kelajuan seragam pada kelajuan 1.5 meter per saat. Okay, meter per saat ni, -1 ni bermaksud had laju akhir. Okay, nilai meter per saat ni menunjukkan nilai had laju. Okay, had laju apa? Had laju akhir lah. Simbol dia ialah V kecil. 1.5 meter per saat. Okay, masa dia bagi 3 minit. Okay, 3 minit ni anda tulis dahulu dan tukar kepada saat. Okay, 1 saat, 1 minit 60 saat. So, kalau 3 minit, 3 kali 60 lah. Dapatlah 180 saat. So, macam mana nak kira pecutan? Anda kena ingat rumus dia, iaitu pecutan A, simbol dia, iaitu perubahan had laju bagi dengan masa diambil. So, perubahan had laju ni apa? Iaitu had laju akhir, V, tolak had laju awal, U. Bagi dengan masa yang diambil. Kita dah ada semua nilai ni, kita masukkan saja. Had laju akhir 1.5, kita tolak had laju awal kosong. Okay, masa 180 saat. Kita dah tukar dalam bentuk saat Maka kamu dapatlah 0.008333 meter per saat. Meter per saat ni, -2 ni adalah simbol ataupun simbol kepada unit pecutan. Kalau -1, nilai had laju. Kalau -2, nilai pecutan. Dan cikgu tulis dalam bentuk piawai lah. 8.3 kali 10 -3 meter per saat. So, jawapan dia adalah B. Ini kamu kena kira dan kena ingat formula dia kalau tidak diberi. Ataupun mungkin anda boleh rujuk pada muka surat pertama lah kalau formula ni diberi. Okey, yang kedua-dua, apabila sebuah kereta berhenti secara tiba-tiba, semua penumpang di dalam kereta tersebut terhumban ke hadapan. Apakah konsep sains yang menyebabkan perkara ini berlaku? Ini pun selalu terjadi. Tiba-tiba brake emergency tengah bawa kereta. Ke manakah kamu pergi? Kamu akan melambung ke depan. Naik motor pun sama. Tiba-tiba lembu melintas, kamu brake emergency. Brake tiba-tiba. Kamu akan melambung ke depan. Kalau kamu dalam keadaan laju, perkara ini sangatlah teruk, sangat kuat lambungnya tu. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan satu konsep dipanggil inertia. Iaitu kecenderungan sifat semula jadi sesuatu jasad yang cenderung menentang sebarang perubahan dalam keadaan asal objek, sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak. Dia nak lawan. Kalau kamu sedang bergerak, kamu nak terus bergerak. Sebab tu bila berhenti tiba-tiba, kamu melambung sebab kamu nak terus bergerak walaupun kamu dah berhenti. Dan kalau kamu bermula pada keadaan pegun, nak mula pergerakan tu lambat sebab kamu nak kekal asal pegun tu. Sebab tu inertia ni dia bergantung pada jisim. Jisim besar, inertia dia besar. So, inertia ni dia bukan kuantiti fizik, kita tak boleh ukur. Dan dia tiada nilai dan tiada unit. Jadi, situasi ini antaranya bila kamu naik kereta, bila berhenti tiba-tiba, kamu nak ke depan. Nak jatuh ke hadapan lah. Kalau tak pakai tabian kedah, memang kamu boleh hentang steering, dashboard ke depan ataupun cermin. Ataupun kapal terbang. Kenapa dia perlukan landasan yang besar? Sebab jisim dia besar, dikaitan dengan jisim. Faktor inertia adalah jisim besar, inertia besar. Jadi dia nak mula pergerakan tu, dia perlukan pergerakan yang lama, baru dia boleh naik ke atas. Jadi jisim besar menyebabkan inertia besar, jadi lambat untuk dia mula terbang. Sebab tu dia perlukan landasan yang besar. Nak turun pun sama jugalah. Dia kena, bila turun tu dia masih lagi bergerak. Itu sebenarnya inertia dia. Sebabkan jisim besar, inertia besar, jadi sukar untuk berhenti. So, jawapan dia inertia.
Okey, 23, apakah proses yang berlaku dalam reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik? Okey, proses yang berlaku dah tentulah pembelahan nukleus seperti dalam gambar rajah ni lah. Okey, ini adalah proses dia. Proses dalam melibatkan tenaga nuklear ada dua je. Ya, kamu dah belajar menengah bawah sebenarnya. Ya. Satu, pembelahan nukleus, okey, yang berlaku dalam reaktor nuklear. Ya. Dan yang kedua ialah pelakuran. Kalau belah tadi, belah jadi nukleus yang lebih kecil. Ya. Lepas tu dia terbelah lagi. Kalau pelakuran ni pula, pelakuran nukleus dia berlaku untuk mencantumkannya. Semasa proses belah ataupun cantum ni, sebenarnya masa tu tenaga dibebaskan. Tenaga ini digunakan. Tetapi pelakuran nuklear ni hanya berlaku dalam keadaan semua jadi, iaitu di teras matahari sahajalah. So, yang ni adalah pembelahan nukleus, ya, di mana nukleus ni dihentam, nukleus berat yang besar iaitu uranium-235 dihentam oleh satu neutron. Menyebabkan dia terbelah dua ni menjadi nukleus yang lebih ringan. Hasilnya akan dapat 3 lagi neutron. Dan kalau seterusnya proses ni akan terus berlaku lah. Ya. Neutron ni akan hentam lagi nukleus yang ada dan proses ini akan berlaku secara berterusan. So, tindak balas ini kita panggil tindak balas berantai dan sebenarnya penerangan cikgu ni ada kaitan dengan soalan 24. Okay, maklumat berikut menerangkan tentang satu proses pembedilan nukleus atom uranium-35 oleh neutron yang berlaku secara berterusan. Seperti gambar rajah ni. Nampak neutron dia hentam uranium-35. So, apakah nama proses tersebut? Okay, oleh kerana proses ni dia berterusan, ya, dia terbelah dua, dia dapat lagi 3 neutron, dia hentam lagi nukleus yang ada dan proses ini akan terus berlaku. Jadi ini adalah tindak balas berantai bagi proses pembelahan nukleus. Okey. Okay, 25, Rajah 9 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Dalam kumpulan manakah mikroorganisma ini tergolong? Nampak macam slipper, kan? So, ingat balik, mikroorganisma sebenarnya ada 5, iaitu terdiri daripada kulat, fungi ni kulat, yang kedua alga, yang ketiga protozoa, yang keempat bakteria dan yang kelima ialah virus. Ini adalah jenis-jenis mikroorganisma yang kamu pelajari, ya, pada bab pertama, ya, tingkatan 5. So, kalau yang bentuk selipar ni apa? Dah tentulah dia sebenarnya adalah protozoa yang terdiri daripada pertama paramecium dan yang kedua adalah ameba. So, yang bentuk macam selipar ni, yang ada bulu-bulu ni, ini kita panggil paramecium lah. Dan ameba ni, bentuk dia tak sama. Dia tak ada bentuk yang tetap. Dan dia ada pula dipanggil kaki palsu untuk dia bergerak. Kaki palsu kenapa? Sebab tu bukan kaki dia boleh berubah-ubah. Okey, jadi itu adalah ameba, gambar yang kedua ni. Jadi gambar pertama ni sama dengan soalan lah. Jadi itu adalah protozoa, iaitu paramecium. Ya. 26, apakah kegunaan bakteria dalam industri makanan? Okey, bakteria dia bukannya semuanya membahayakan kita, ya. Malah banyak yang boleh digunakan untuk industri makanan kita, ya. Digunakan dalam industri perubatan kita, ya. Dan banyak lagi lah dalam pertanian pun digunakan juga, ya. Jadi apakah dia, ya, dalam kegunaan dalam kehidupan kita? Anda boleh tengok peta konsep ni lah, ya, dalam kegunaan dalam industri, dalam pertanian, dalam perubatan, ya. Jadi kalau dalam industri makanan ni, industri lah, ya. Boleh jadikan minuman berkultur, ya, seperti kamu minum Yakult, itu jenama lah, ya, Yakult, ya. Dan minuman-minuman yang lain, ya. Barangan kulit, ya, ni bakteria lah, ya. Yeast, ya, buatan yeast, ya, dalam makanan kita, dalam roti kita, ya. Dalam buat dough, ya, dough hitam roti, ya, apa lagi kita gunakan yeast. Okey, guna kek, ya. Jadi banyaklah, ya, bahan, ya. Nak buat dough pizza, menggunakan yeast juga, ya. Jadi di sini dah tentulah antaranya untuk membuat daging, walaupun tak ada gambar kat sini. Tapi di sini kita gunakan bakteria dalam industri pembuatan daging. Okey. Okey, 27, Makcik Mary mendapati daun pokok bunga mawarnya berwarna kekuningan. Apakah nutrien yang perlu ditambah kepada pokok itu untuk mengatasi masalah tersebut? Pokok daun kuning, dia kurang apa? Nutrien apa, ya? So, kita tengok balik kesan kekurangan sama ada nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Apakah ciri-ciri dia? So, kalau tumbuhan sihat seperti gambar pertama ni, nampak, ya? Bunga dia lebat, ya, besar.
Okey, daun dia cukup hijau ya. Dia punya akar dia sihat, panjang-panjang ya. Dan batang dia adalah tegak dan kuat. Okey, ini adalah ciri dia lah ya. Kalau dia kekurangan nitrogen, apakah ciri dia? Anda boleh tengoklah ya, pertumbuhan dia terbantut, batang dia lemah ya. Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur ya. Nampak daun kecil ya, pucuk dia kecil ya. Daun di bahagian bawah pula berwarna hijau ya ataupun warna kuning. Ini kerana kurang klorofil ya ataupun kita panggil klorosis. Dia kurang menghasilkan melakukan proses fotosintesis. Okay, bunga dan buah jadi terbantut ya, dan pertumbuhan akar dia walaupun dalam keadaan kekurangan nitrogen, pertumbuhan akar dia masih normal. Okay, kalau kekurangan fosforus pula ya, apakah masalah dia? Tumbuhan akan terbantut ya, lambat membesar, lambat matang ya. Batang dia lemah, daun di bahagian atas dia kecil dan berwarna ungu. Ini kurang fosforus lah ya. Daun di bahagian bawah pula berwarna hijau kebiruan ya. Bergulung di tepi daun berwarna perang ya. Buah tak ada. Nampak penghasilan bunga dan buah terhenti. Dan akar dia nampak kecil saja, rosot. So ini adalah kurang fosforus. Okay, kalau kurang kalium pula, okay, yang ni pula dia boleh terbantut dan akhirnya matilah sebelum dia matang, sebelum dia besar ya. Jadi apakah masalah dia ya? Tumbuhan dia, batang dia akan lemah, ni struktur dia lemah ya. Daun di bahagian atas bertumpuk perang, ujung bergulung dan klorosis. Okey, daun di bahagian bawah pula ya, layu dan dengan tisu mati di tepi daun. Ya, tepi tu dah nampak kering ya, dah mati ya. Dan penghasilan bunga kurang ada tapi kurang ya. Penghasilan buah pula terhenti ya, dan samalah akar dia juga berkurang. So yang mana satukah yang berkaitan dengan warna kekuningan tadi? So yang warna kuningan tadi sebenarnya dia kekurangan nitrogen, nampak ya. Daun di bahagian bawah berwarna hijau, pucat atau kuning. Dia panggil klorosis ya. So di sini dia kurang nitrogen ya. Okey, seterusnya 28, Marina menggunakan bahan-bahan berikut untuk membuat biskut. Ya, tepung gandum, gula, margarin, serbuk penaik, garam dan esen vanila. Antara ramuan di atas yang manakah menjadikan biskut ni tahan lama? Jadi di sini kita tahu dia kategori dalam bahan pengawet. So bahan kimia ni diletakkan dalam makanan kita dalam proses pemprosesan makanan untuk tujuan tertentu, sama ada sebagai pengawet untuk tahan lama, berwarna nak bagi cantik, peluntur nak bagi dia nampak bersih ya. Nampak putih ya, nampak jernih. Perisa nak bagi sedap lah. Penstabil ni untuk mencampur bahan yang tidak boleh bercampur ya, antara lemak dengan air contohnya lah ya. Dan kita nak bagi tekstur tu cantik ya, licin dan bersebati. Okey. So kalau pengawet, fungsi dia untuk mencegah pertumbuhan. Anda boleh tengok contoh sinilah ya, garam, gula, cuka ya dan sebagainya. Pewarna untuk bagi dia nampak cantik. Yang ni semua tahulah ya. Kalau tak menarik ya, warna plain, kosong je atau putih ya, kamu akan rasa boring lah ya. Peluntur ni nak bagi nampak dia bersih. Contohnya beras ya. Beras asal dia padi tu berwarna oranye. Kekorengan ya. Jadi kita nak bagi dia bersih, nampak bersih. Seperti tepung gandum juga sama. Asal dia bukan putih ya. Jadi kita lunturkan dia supaya nampak lebih terang, lebih, kita tak nak warna yang yang kita tak perlulah ya, nampak lebih bersih ya. Prinsip nak meningkatkan rasa dia lah ya. Dan penstabil ni nak mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Nak bagi tekstur dia dan memekatkan makanan tersebut. Contohnya aiskrim ya, kanji, gelanting, agar-agar. Ni semua nak bagi dia nampak nampak menarik lah ya, nampak bercampur tekstur dia tu ya, sebati. Okey, di sini untuk bagi dia tahan lama dah tentu dia pengawet ya. Kat sini kita nampak dia adalah gula lah ya. Jadi gula memang ada dalam ramuan ni. So jawapan dia adalah gula. 29, antara berikut yang manakah merupakan gas utama yang menyumbang kepada kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ni akan menyebabkan pemanasan global lah. Gas yang menyumbang kepada kepanasan ya. Kenapa dikaitkan dengan rumah hijau? Sebab kita ada rumah hijau yang dibina khas untuk panas. Tapi ini untuk pertanian ya, iaitu untuk
permulaan tumbuh-sarang pokok yang kecil. Jadi kita akan buat rumah hijau lah ataupun rumah kaca supaya pokok ini tidak terdedah pada cahaya yang melampau yang boleh menyebabkan kerosakan dan kematian. Tetapi keadaan dia agak panas lah sebab kita trap kita perangkap cahaya matahari di mana di situ ada gas tertentu untuk membantu tumbuhan ini. Tapi kalau dalam skala yang besar, dunia seperti rumah hijau, maka yang tu sangat tak baguslah, dia akan jadi pemanasan dunia, kita panggil pemanasan global. So yang penyumbang utama dia dah tentulah karbon dioksida. Okey, 30 antara aktiviti berikut yang manakah mampu mewujudkan kesedaran dalam kalangan individu untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Okay, di manakah kesedaran kita dah tentulah kita boleh kata projek Sungai Angkat. Apa dia projek Sungai Angkat? Di mana kamu membantu kalau sungai itu berdekatan rumah kamu ataupun kediaman kamu ataupun perkampungan kamu, jadikan dia sebagai sungai angkat bersama-sama. Kalau ada masalah seperti kotoran, sisa-sisa sampah yang terapung, jadi kita boleh bantu untuk buangkanlah. Jadi ini sangat menunjukkan kesedaran di kalangan individu, di kalangan kita secara personalnya untuk membantu memelihara alam sekitar. Okey, 31, Rajah 10 menunjukkan kitaran hayat bagi botol plastik. Okey, botol plastik sebenarnya dibuat daripada petroleum. Di sini adalah plastik polietena. Okey, jadi ada beberapa cara, antaranya kita boleh bakar dalam tempat tertutup, dipanggil incinerator. So, gas yang keluar tu tidak akan terlepas ke udara ataupun keadaan air. Di mana selain daripada dibakar dalam incinerator, pembakaran tertutup, apakah keadaan air yang boleh membantu lagi mengurangkan sisa plastik. Jadi sisa plastik ni sangat bagus kalau kita uruskannya dengan cara apa? Di sini kita panggil upcycle, nampak, daripada botol plastik kita boleh jadikan dia penyapu. Itu kita semula. Jadi tentulah menghasilkan bahan upcycle. Sangat bagus plastik ni sebab pelupusan dia menyebabkan pencemaran alam sekitar yang sangat serius sebenarnya. Sebab plastik ni dia mengambil masa lebih kurang 20 tahun. Satu plastik pembungkus makanan yang kecil tu mengambil masa sampai 20 tahun untuk lupus. Sebab rantai pembuatan plastiknya adalah panjang. Dayanya sukar untuk dilupuskan. Jadi yang terbaik sebenarnya kita gunakan semula. Kita jadikan dia, kita semula. Ataupun kita panggil upcycle. Kita gunakan kaedah 5A. Tapi yang ni kita gunakan kembali lah. 32, jadah 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air di beberapa kawasan dengan sampel air PQRS dan masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur dalam minit lah. Jadi yang manakah kurang tercemar? Adakah yang cepat luntur ataupun yang lambat luntur? Kita kena tahu sikit tahap pencemaran air daripada sisa. Di sini indeks pencemaran udara IPU merupakan parameter pencemaran udara yang kita ukur untuk tentukan tahap pencemaran udara lah. Kalau BOD, biochemical oxygen pula, ini adalah parameter untuk pencemaran air. Kita nak ukur sejauh mana air itu telah tercemar. Jadi anda boleh tengok kat sini. Ini kalau kamu tengok kawasan Tasik penuh dengan tumbuhan hijau, lumut-lumut hijau. Ini dipanggil eurifikasi, iaitu respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah. Ini akibat dia lah ke dalam satu ekosistem akuatik. Jadi pertumbuhan alga ni sangat pesat sebab dia mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Jadi dipanggil eurifikasi. Jadi kesan yang tak baiknya, kesan negatifnya adalah menyebabkan pengurangan kandungan oksigen dalam air. Menyebabkan hidupan dalam air itu boleh matilah. Haiwannya, tumbuhan akuatiknya, sebab oksigen dah kurang. Sebab dia dah tutup permukaan air tu hampir penuh. Jadi sebab itu keadaan ini sangat tidak baik pada kualiti air kita lah. Jadi bagaimana kita nak tahu sampel air kita itu tahap pencemaran dia adalah tinggi ataupun tidak. Jadi kita tengok lagi BOD ni
biochemical oxygen demand ni. Dia merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik dalam sesuatu sumber air. Kalau nilai BOD ni tinggi, maknanya semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Okey. Jadi macam mana kita nak kaitan dengan BOD dengan tahap pencemaran, ya? Jadi tahap pencemaran ni kita akan tentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk kita gunakan warna larutan metilena biru luntur ni, ya. Setelah kita campur, dia akan luntur, ya. Jadi apabila larutan metilena biru ni kita masukkan dalam sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, maknanya oksigen dia dah rendah dalam air tersebut, ya. Warna biru larutan metilena ni akan luntur dengan cepat. Jadi semakin tinggi tahap pencemaran air, maka semakin cepat ataupun makin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru ini luntur. Jadi yang cepat tu menunjukkan pencemaran air yang tinggi. So jawapan dia A lah, P, ya. Maknanya kita tengok, ya, masa diambil untuk warna larutan metilena biru luntur ni dia paling lambat. Kalau dia cepat, maknanya pencemaran dia tinggi. Kalau dia lambat, kat sini P pada lambat, nilai dia 90 minit, lama. Jadi dia paling kurang tercemar lah. Ya. Jadi warna larutan metilena biru ni menunjukkan tahap pencemaran air. Okey. Jadi bila tercemar, dia cepat luntur. Ya. Kalau dia kurang tercemar, dia lambat luntur. 33. Antara berikut yang manakah adalah unit SI bagi kadar tindak balas. Jadi nak tahu unit dia, anda kena tahu formula dia lah. Ya. Jadi kadar tindak balas, ya, rumusnya ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dibahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Okey. Perubahan kuantiti ni mungkin dalam bentuk jisim, ya, isi padu, ya, dan sebagainya lah. Ya. Okey, masa dalam saat lah. Ya. Jadi apakah rumusnya, ya? Jadi rumusnya, kalau perubahan kuantitinya dalam bentuk jisim, ya, nilai ataupun unit dia adalah gram. Okay, masanya dalam saat, maka dia jadilah gram per saat. Ya. Jadi jawapan dia adalah A. Okay, soalan 34 ni pula, ya, rajah sebelah menunjukkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa dalam tindak balas antara kalsium karbonat dan larutan asid hidroklorik. Okey. Jadi kadar tindak balas pada masa T sama dengan kecurunan tangen lengkung pada masa T. Ya. Jadi ini panduan dibagilah, ya. Berapakah kadar tindak balas purata dalam 40 saat pertama? Jadi anda kena tengok dalam jadual lah 40 saat pertama yang ni. So berapakah kadar tindak balas dia lah, ya. Jadi anda menggunakan formula yang samalah, ya. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut, ya. Okey, jadi kita masukkan nilai lah. Okey, jadi kadar tindak balas pada 40 saat yang pertama, kalau anda tengok dalam jadual ni, ya, kita boleh unjurkan, ya, 40 saat. Okey, daripada graf ni kita akan dapat unjuran tu nilai dia ialah 25. Ini adalah nilai 25, ya. Jadi perubahan kuantiti bahan yang ni dalam bentuk isi padu lah, ya. Jadi 25 cm padu. Okey, nilai pada paksi yang menegak ni lah, ya, isi padu karbon dioksida, ya. Jadi 25 bagi dengan 40 saat, bila kita bagi dapatlah 0.625 cm padu per saat. Jadi jawapan dia adalah B. Jadi anda masukkan saja nilai yang ada, ya. Jadi mana dapat nilai daripada graf, ya. Anda unjurkan saja 40 ni dan anda akan dapati bacaan dia ialah 25. 35, rajah 12 menunjukkan satu sebatian hidrokarbon. Anda boleh tengok ikatan dia, ya. So sini ada 3 hidrokarbon dan di tengah ni ada ikatan ganda 2. Okay, yang lain ni diikat dengan hidrogen lah. Kita namakan, ya, dan jenis, ya, sebatian hidrokarbon ini, ya. Jadi ini nama hidrokarbonnya dan ini adalah jenis dia, ya.
Jadi sebatian hidrokarbon ialah kita tahu sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Sebab tu nama dia hidrokarbon ya. Gabungan hidrogen dan karbon sahaja. Jadi sebatian hidrokarbon ni terdiri daripada dua lah. Satu hidrokarbon tepu, satu lagi hidrokarbon tak tepu. Okay, kalau anda tengok hidrokarbon tepu ni dia mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Maknanya dia punya ikatan ni semuanya satu sajalah. Sebab tu dipanggil ikatan kovalen tunggal ya. Jadi dia tidak ada ikatan yang ganda dua. Ini contoh dia alkana. Kalau hidrokarbon tak tepu ni, dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda dua. Di antara ikatan ni dia ada ikatan ganda dua ni lah ya, di antara atom karbon dengan atom karbon. Atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi dia boleh ganda 2 seperti dalam gambar ni ataupun ganda 3. Jadi yang contoh ni dia ganda 2 lah ya. Dan ini adalah alkena. Jadi kita tahu dah lah ya, yang ada ganda 2 ni adalah jenis hidrokarbon tak tepu. Kalau tak tepu sini jawapan dia sama ada B ataupun D ya. Jadi kita nak tahu dia sama ada dia butena ataupun propena. So macam mana kita nak tahu ya? Okey, ini ikatan ganda 2 ni menunjukkan dia hidrokarbon tak tepu lah ya. Jadi kita tengok dalam jadual ya, bilangan karbon ya, bagi hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Okay, yang alkana ni ya adalah hidrokarbon tepu dan alkena ni hidrokarbon tak tepu. So kalau bilangan karbon dia 1, ya, alkana dia adalah metana, alkena dia tak ada. Kalau bilangan karbon dia adalah 2, alkana dia adalah etena ya. Dan alkena dia adalah etena. Okey, kalau 3 dinamakan propana kalau untuk alkana, dan alkena dia adalah propena. Okey. Dan kalau 4 ya, alkana dia adalah butana, kalau alkena dia butena, dan kalau 5 bilangan karbon dia pentana, alkena dia adalah pentana, dan yang keenam nama dia adalah heksana ya. Dan yang alkenanya adalah heksena. Jadi kalau anda tengok sini karbon dia ada 3 je lah. So bilangan karbon 3 itu oleh kerana dia adalah hidrokarbon tak tepu, dia adalah jenis alkena, maka dia adalah propena. So jawapan dia adalah D lah ya. Nama hidrokarbon dia adalah propena dan dia adalah jenis hidrokarbon tak tepu. Ini anda kena ingatlah dari segi bilangan karbon untuk mengetahui dia adalah alkana ataupun alkena, dan dari segi jenis sama ada hidrokarbon tepu ataupun tak tepu. Okey. Okey, 36. Rajah 13 menunjukkan struktur molekul sabun. Okey, anda tengoklah ini struktur molekul sabun ya. Dan yang bergerigi ni adalah struktur P. So apakah ciri bahagian P? Jadi seeloknya untuk struktur molekul sabun ni, okay, anda tahu dia punya struktur ya, dari segi struktur dia lah, keratan rentah dia lah ya. So yang bulat ni adalah kepala. Kita kata dia adalah hidrofilik lah, nama dia hidrofilik dan dia melarut dalam air. Okay, yang bergerigi ni adalah ekor. Okay, nama dia adalah hidrofobik dan dia melarut dalam grease atau minyak atau kotoran. Jadi apakah struktur bahagian ekor ni lah, hidrofobik ni ya. Jadi ciri bahagian ekor ni dia adalah larut dalam grease. So itu jawapan dia lah, D ya. Okay, 37. Rajah 14 menunjukkan tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berbeza. So ini adalah proses elektrolisis ya. Sebab menyebabkan dua logam yang berbeza dan menggunakan larutan yang elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Jadi antara berikut yang manakah benar ya. Jadi anda kena analisis lah ya sel kimia ini ya. Jadi kita tengok balik ya sel kimia ringkas ya. Di sini anda boleh tengok contoh dia menggunakan dua logam berbeza, itu magnesium
yang dianggap terminal negatif dan kuprum yang dianggap positif. Jadi anda boleh tengoklah ya, magnesium ni ya, kenapa dia dianggap terminal negatif dan kenapa kuprum dianggap terminal positif, sebab magnesium ni dia lebih elektropositif dalam susunan siri elektrokimia ni lah ya. Kalau anda tengok magnesium ni duduk di atas. Okey, kuprum duduk di bahagian bawah. Jadi dia lebih elektropositif, sebab tu dia dianggap sebagai terminal negatif dan kuprum sebagai terminal positif. Dan magnesium ni dia lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Yang reaktif tu dia lebih derma lah. Okey. Jadi apa yang berlaku? Magnesium dia akan mendermakan elektron, membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit. Apa dia? Di sini larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Jadi kita dah beritahu magnesium bertindak sebagai terminal negatif dalam sel kimia ini, dan elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia inilah. Okey. Jadi seterusnya ya, elektron daripada magnesium tadi ya, magnesium dah derma, diterima oleh siapa? Diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen, kerana ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Ini pun anda boleh tengok jugalah ya, ion kuprum dia lebih tinggi dari ion hidrogen, lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan ion kuprum. Ini ya. Jadi pepejah kuprum terbentuk dan terenak pada jalur kuprum. Dan kuprum bertindak sebagai terminal positif. Ya. Jadi itulah yang berlaku dalam tindak balas kimia antara magnesium dan kuprum. Jadi pergerakan elektron daripada terminal negatif ke terminal positif ya, menghasilkan tenaga elektrik lah. Ya, kita akan tengok jarum voltmeter ni akan terpesong. Jadi perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ini adalah daripada tenaga kimia, iaitu bahan kimia, okey, dan kepada tenaga elektrik. So, manakah pernyataan yang benar ya? Okey, kuprum bertindak sebagai katod. Okey, kuprum ni dia bercas positif kat sini. Adakah dia bertindak sebagai katod? Ya. Okey. Yang kedua, kuprum lebih elektropositif berbanding magnesium. Ini salah lah ya. Sebab kuprum berada di bawah, jadi magnesium yang lebih tinggi maka dia lebih elektropositif. Okey, magnesium derma elektron membentuk ion magnesium. Tadi betul lah dia ada menderma ya. Dan perubahan tenaga pula daripada perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Kita salah, sepatutnya tenaga kimia kepada tenaga elektrik ya. Jadi jawapan dia magnesium derma lah ya. Okey, yang satu tadi, adakah kuprum bertindak sebagai katod? Okey, tidak. Kuprum bertindak sebagai anod ya. Magnesium yang bertindak sebagai katod dalam sel ringkas ini. So yang benar hanyalah C ya. Okey, yang ke-38, okey, apakah kegunaan teleskop? Teleskop ni nak guna untuk apa? Ya, nak tengok objek jauh ke? Objek yang kecil itu seni ke, ya, objek yang bergerak ke, ataupun yang terlindung ya. Jadi kita boleh tengoklah ciri-ciri teleskop. Okey, ini adalah teleskop, contoh teleskop, dan gambar raja sinar yang terbentuk daripada dua kanta. Dia terbentuk daripada dua kanta ya, iaitu kanta cembung. Yang pertama ni ya bertindak sebagai kanta objektif, dan kanta cembung yang kedua ni ya bertindak sebagai kanta mata. Kalau anda tengok kat sini ya, dua kanta ni dia tak sama sifat dia lah ya. Kanta yang objektif, kanta objektif ni sebenarnya kanta yang kuasa pembesaran dia adalah rendah. Sebab tu panjang fokus dia panjang. Anda tengok daripada sini sampai lah sini, panggil FO. Okey, untuk kanta mata ya, kuasa pembesaran dia adalah tinggi, sebab tu panjang fokus dia adalah pendek. Okay, anda boleh tengoklah yang ni ya, FE. Itu untuk eyes. FM pun boleh juga untuk simbol dia ya. Okey, jadi untuk image yang pertama ni ya, bagi kanta objektif ya, dia kalau anda tengok ya, tak nampak objek kat sini sebab dia tuju ya objek yang jauh seperti matahari, bulan dan planet-planet lain. Jadi kita kata
jarak objek ni adalah infinity. Okey, jadi bila dia disinari oleh cahaya, kita akan dapat imej yang pertama IO ni, iaitu nyata, songsang, dikecilkan. Kenapa kecil? Sebab objek tu adalah besar, jadi kita nak tengok dia, kita kena kecil dululah. Okey, lepas tu imej kanta objektif ni akan jadi objek pada kanta mata. Jadi ini adalah garisan sinar dia, ya. Maka kita akan dapat ciri imej dia maya, yang ni ya, maya, tegak dan dibesarkan. Jadi kita besarkan kembali imej yang terhasil pada kanta objektif tadilah, ya. Barulah dapat dilihat dengan jelas. Okey. Dan antara yang penting juga yang anda perlu ketahui bahawa jarak di antara kanta objektif, ya, kanta objek ni dengan kanta mata adalah bersamaan dengan FO tambah FN. Anda boleh tengoklah, FO sampai sini dan FN sampai sini. FN ataupun FE, benda yang sama ya. N untuk mata, E ni untuk mata juga, tapi dalam bahasa Inggeris eyes, ya. Jadi jarak di antara dua kanta ni adalah FO tambah FN. Barulah dapat dilihat dengan lebih baik dan jelas bagi teleskop, ya. Dan seterusnya kita nak tengok mikroskop. Okay, mikroskop ni pula untuk melihat objek yang sangat kecil, iaitu seni, ya. Jadi anda boleh tengok sinilah, ya. Ini adalah mikroskop, ya, yang digunakan dalam makmal. Sama juga dia ada dua kanta cembung, satu kanta objektif dan satu lagi kanta mata. Okay, dua-dua kanta ni adalah kanta yang powerful, kanta yang besar. Dia punya pembesaran, kuasa pembesaran dia. Jadi yang mana lebih besar? Dah tentulah kanta objektif. Sebab dia nak tengok benda yang tak boleh dilihat, dipanggil seni. Jadi kedudukan ni kat mana? Ni kedudukan ni. Kedudukan objek mestilah berada di antara 2F dan F. Iaitu lebih besar pada F tetapi lebih kecil daripada 2F. Ya. Jadi bila dilukis rajah sinar kita akan dapat yang inilah IO, di mana ciri dia adalah nyata, songsang, dibesarkan. Seterusnya imej IO ni dia menjadi objek kepada kanta mata. Ya. Jadi bila dilukis, inilah hasil lukisannya, kita dapat dekat sini ya, imej yang kedua ya, di mana ciri dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Sama jugalah, sama seperti ciri imej yang kedua bagi teleskop. Kenapa nak besar? Sebab nak besar, nak jelaskan lagi imej yang terhasil daripada kanta objektif. Ya. Jadi antara benda yang kamu kena ingat juga kedudukannya lah, kedudukan awal ya, kedudukan awal objek kat mana dia mestilah lebih besar pada F tetapi kurang pada 2F yang ni ya. Ini benda yang kamu kena ingat mengenai mikroskop. So kat sini kita boleh simpulkan ya, mikroskop ni untuk melihat objek yang seni, tak dapat dilihat mata kasar, dan teleskop ni adalah untuk melihat dan memerhatikan objek yang jauh dan besar sebenarnya ya. Okey, seterusnya nombor 39. Rajah 15 menunjukkan bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Bagaimanakah mempunyai tekanan udara yang paling rendah? Okey, mana kita nak tahu, bahagian lengkung ke bahagian lurus ya. Jadi kita kena lukiskan kembali ya bentuk aerofoil sayap kapal terbang. So kita bernampaklah ya, kawasan yang berlekuk ni ya, sebenarnya aliran udara dia adalah tinggi, kelajuan dia adalah tinggi. Maka mengikut prinsip Dori, laju tinggi, tekanan rendah. Dan kalau laju rendah, tekanan dia adalah tinggi. Dan bahagian bawah ni pula, yang bahagian yang lurus ni, pula, aliran udara dia adalah rendah. Ya, laju dia adalah rendah, maka tekanan dia adalah tinggi. Jadi keadaan dua ni menyebabkan satu perbezaan tekanan, maka terhasillah daya angkat yang dipengaruhi oleh sama ada bentuk aerofoil ya ataupun sudut serang. Okey. Jadi kat sini manakah bahagian tekanan udara paling rendah? Dan tentulah di tempat yang melengkung ya. Iaitu di bahagian A. Okey, dia laju dia tinggi, tekanan dia rendah. So ini adalah prinsip Bernoulli lah. Laju tinggi, tekanan rendah, dan laju rendah, tekanan tinggi. Okey, soalan yang terakhir 40, di manakah tempat angkasawan tinggal semasa mengkaji tentang angkasa lepas? Kat angkasa lepas, kat mana mereka tinggal? Ada kat bulan, ataupun satelit, ataupun kenderaan pelancar, ataupun stesen angkasa antarabangsa.
Okey, dah tentulah dia ada kaitan dengan Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Dan ini adalah hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA yang Amerika Syarikat, Roscosmos Rusia, JAXA Jepun, ESA Eropah dan CSA Kanada ya. Dan kita dah ada seorang ya wakil rakyat Malaysia, iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa, rakyat pertama yang pergi ke angkasa dan berada di ISS ya. So inilah lebih kurang gambaran stesen angkasa antarabangsa ya. So dah tentu jawapan kat sini adalah D. Okey, cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Semoga 40 soalan objektif ni membantu anak-anak pelajar ya untuk memahami cara menjawab ya, dan seterusnya kamu membuat ulang kaji ya untuk keseluruhan topik ya tingkatan 4 dan tingkatan 5 bagi persediaan peperiksaan percubaan dan juga peperiksaan sebenar SPM lah ya. Itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi di video seterusnya. Selamat belajar dan semoga kamu cemerlang ya